Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia ini dapat kita bertemu lagi dalam siri yang ke-28. Walaupun nampak angkanya 28 tapi sebenarnya kita ulang balik. Baik, kita mulakan pagi ini dengan menjemput Ustaz Farid untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat yang ke-57. Allah berfirman, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 57-58. Jadi tuan-tuan puan-puan, di sini besarnya makna Al-Quran ini dapat menyembuh, dapat membahagia, dapat memberi segala keberkatan penghidupan, merahmati dan meridai kita untuk hidup sementara di dunia yang fana. Kerana kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Jadi bermakna bahasa Arab itu yang menjadi bahasa Al-Quran sangatlah mustahak kita cuba pelan-pelan belajar. Kita sangat-sangat mustahak kita belajarlah, sabar, dan kita cuba tarikkan ahli-ahli keluarga, sanak saudara untuk bersama-sama kita. Jangan lupa tekankan share agar semua dapat mengikuti program Facebook ini. Lagi satu ayat, iaitu surah Al-Hasyr ayat 21. Allah berfirman, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Jadi sangat mudah kita memahami bahasa Al-Quran ini agar memberi kesan kepada diri kita. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemput Ustaz Angah memulakan pengajian kita untuk bahagian kedua, Kamus Kata Dasar Al-Quran. Sekarang dah huruf apa Ustaz? Huruf Ain. Ya? Huruf Ain.
huruf ain. Jadi dah tak banyak lagi dia. Tak banyak lagi dah Ustaz Angah. Tapi kita sudah belajar ini, sekarang ni kita ambil perkataan-perkataan yang kerap digunakan, yang selalu digunakan. Yang perkataan-perkataan Al-Quran yang sekali-sekali jarang-jarang tu kita belum lagi. Hanya kita ambil perkataan yang kerap, yang selalu digunakan. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang tengah menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah seperti biasa saya bahagian kamus kata dasar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai buku ini, buku Dr. Wan Rusli ini, kita boleh buka pada muka surat ke 147 ya, pada huruf Ain ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah berada di huruf Ain. InsyaAllah kita akan bahas ya, kita akan bahas pada huruf Ain ini apa-apa saja kata yang kerap dan selalu muncul di dalam Al-Quran, yang dikodkan dengan 4 ba dan 3 ba. Okey. Apa itu 4 ba dan 3 ba? 4 ba dan 3 ba bagi tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti kelas kita, bahawa 4 ba ini yang sangat-sangat selalu kita jumpai dalam Al-Quran. Apa tanda dia? Itu ada tanda kotak 4 itu. Ada warna 4 di dalam kata itu. Kan ada warna itu, warna merah, kan ada 4. Kalau dia 4 berarti ini yang paling selalu dijumpai di dalam Al-Quran, kata yang selalu dijumpai. Lepas tu ada 3 ba. 3 ba ini selalu juga, tapi tak sebanyak yang 4 ba. Lepas tu ada 2 ba kadang-kadang. Dan ada 1 ba sangat jarang sekali, jarang kita jumpai. Baik, kita mulakan tanpa melengahkan masa. Kita masuk pada huruf Ain, Ba dan Dal. 3 huruf ini dikodkan dengan 4 ba, bermakna 3 huruf ini selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Abada, Ain, Ba dan Dal. Apa fi'il dia? Abada ya'budu. Berarti dia ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Abada ya'budu. Apa maknanya? Menyembah, beribadat. Ya. Lepas tu ada kata-kata abada. Abada ini dia fi'il juga. Tetapi apa beza dengan abada? Dia ada tambahan 1 huruf. Boleh tuan-tuan puan-puan rujuk ke muka surat 14. Di situ ada wazan fa'ala. Ya. Muka surat 14. Banyak fi'il madi wazannya. Salah satunya adalah fa'ala. Jadi kata-kata abada ini, abada ini dia ada syabdu di tengah kan? Ada syabdu di tengah. Abada. Berarti dia ikut wazan fa'ala. Kalau tuan-tuan puan-puan buka pada muka surat ke-14, dia mengikuti wazan yang ketiga. Fa'ala. Okey, fa'ala ya. Muka surat 14, fa'ala. Apa mudhari' dia? Yufa'ilu. Maka kalau abada, apa mudhari' dia? Yu'abbidu. Itu senang. Jadi memang sangat penting sekali tuan-tuan puan-puan terus rujuk ke muka surat 14 apa-apa saja fiil yang didapati pada kamus kata dasar. Yang pada pagi hari ini kita dapati ada abada. Abada berarti dia ada tambahan 1 huruf fa'ala, mudhari'nya yufa'ilu. Okey. Baik, kita teruskan. Lepas tu ada kata-kata ibadah. Ibadah ini memang kata yang selalu kita gunakan di dalam bahasa keseharian kita. Ibadat. Kalau kita cakap ibadat, dari bahasa Arabnya sebenarnya ibadatun, bermakna ibadah lah. Lepas tu yang terakhir abdun. Abdun jamaknya ibadun dengan makna abidun, sama saja bermakna hamba. Misalnya di dalam Al-Fatihah kita selalu baca ya, iyyaka na'budu. Na'budu ini sebenarnya dia adalah fi'il mudhari' daripada abada ya'budu. Jadi ya'budu itu huruf ya di depan itu diganti dengan huruf nun. Penggantian huruf di depan itu nanti membezakan maknanya. Kalau ya'budu dia beribadat.
Kalau na'budu, kami beribadat. Kami beribadah atau kami menyembah. Macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu misalnya dalam surah Al-Kafirun banyak kita jumpai ya. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. A'budu ma la a'budu ma ta'budun. Ini wala antum abidu. Diambil dari kata-kata abidu. Wala antum abidu nama a'bud. A'bud ini diambil juga dari kata-kata ain, ba dan dal. A'bud. A'bud mana diganti dengan ya'budu, itu diganti dengan huruf hamzah di depan. A'bud. Macam tu. Okey. Lepas tu misalnya banyak lagi tuan-tuan puan-puan boleh jumpai di dalam Al-Quran dengan kata-kata huruf ain, ba dan dal. Boleh tuan-tuan puan-puan tengok Al-Quran nanti, kalau ada jumpa dengan kata-kata ada huruf di dalamnya ain, ba dan dal, maka kita tak akan jauh-jauh maknanya daripada beribadah ataupun menyembah. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pada muka surat ke 148 ya. 148 ini yang paling bawah sekali. Huruf ain, jim sama lam. Ain, jim, lam. Ajala. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ajila, ya'jalu. Rupanya fi'il ini dia menggunakan wazannya fa'ila yaf'alu. Jadi tak semua wazan menggunakan fa'ala ya. Tak semua dia baris atas, ada kiranya dia tengah-tengah tu baris bawah. Macam ini kita jumpai. Ajila ya'jalu. Apa maknanya? Bersegera atau bergesa-gesa. Gesa-gesa. Lepas tu ada kata terbitan dia. Kata terbitan dia adalah ajalun. Dalam keadaan tergesa. Lepas tu ada kata-kata a'jala. A'jala ini apakah isim atau fi'il? Dia adalah fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi, kalau kita rujuk kepada muka surat 14, maka dia mengikuti wazan af'ala. Itu ada hamzah di depan. Jadi tuan-tuan, perempuan, kalau ada jumpa hamzah di depan, selepas itu sukun, itu fi'il tu rata-rata. Macam ni, a'jala. Af'ala, wa mudhari'nya af'ala yuf'ilu. Berarti kalau a'jala, mudhari'nya yu'jilu. Itu dia. Kenapa tidak dituliskan di sini fi'il mudhari'nya? Karena telah disebutkan oleh Ustaz Agung semalam bahawa Dr. Warusli dia tidak menuliskan sengaja fi'il mudhari' ini. Karena apa? Karena kita boleh mencarinya dan kita boleh menentukan sendiri. Kita boleh tahu. Dari mana kita tahu? Dari kita rujuk pada muka surat ke-14 itu. Tengok fi'il madi dia. Nanti kita boleh tentukan fi'il mudhari' dia. Boleh tuan-tuan puan-puan tengok ya pada wazannya. Itu ada pada nombor 2, af'ala. Yuf'ilu fi'il mudhari' dia. Jadi kalau misalnya fi'il madinya a'jala, bermakna fi'il mudhari'nya adalah yu'jilu. Itu. Baik tuan-tuan puan-puan, kita teruskan kata-katanya. Ada kata-kata ta'ajjala. Ta'ajjala, ini adalah fi'il juga. Ta'ajjala. Apa wazan yang dia ikuti? Tafa'ala. Ta'ajjala, tafa'ala. Kan sama itu. Ta'ajjala, tafa'ala. Kalau tafa'ala, mudhari'nya adalah yatafa'alu. Ya, tafa'ala, yatafa'alu. Maka kalau ta'ajjala, yata'ajjalu. Itulah fi'il mudhari' dia. Bermakna apa? Bersegera. Okey. Lepas tu ada lagi kata-kata fi'ilnya ista'jala. Ini ista'jala ikut wazan apa? Ada is di depannya. Ista'jala bermakna dia mengikuti wazan istaf'ala. Istaf'ala ya. Ada. Kalau istaf'ala itu adalah wazan yang terakhir. Wazan yang terakhir, maka dia ista'jala yasta'jilu. Itu dia. Mudhari' dia yasta'jilu. Lepas tu ada kata-kata ijlun. Kata-kata ijlun. Apa makna ijlun? Ijlun ini bermakna anak lembu. Anak lembu. Baik tuan-tuan perempuan, dalam Al-Quran
akan kita jumpai memang banyak dalam Al-Quran ya, dengan menggunakan huruf ain, jim sama lam, ini 3 huruf ini. Contoh misalnya dalam ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala bih. La tuharrik bihi, jangan engkau gerakkan lidah kamu. Lisanaka, jangan kau gerakkan lidah kamu. Lita'jala bih, untuk bersegera cepat-cepat. Lita'jala, diambil dari kata-kata apa? Lita'jala. Ta'jala bermakna, dia ambil kata-kata ajila ya'jalu. Ya Ustaz, ajila ya'jalu. Ta'jala. Lita'jala karena masuk lam kan. Lita'jala bermakna karena tergesa-gesa hendak menguasainya, menguasainya. Okey, misalnya lagi kata-kata di dalam surah Al-Baqarah kita jumpai wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumaini. Faman ta'ajjala fi yaumaini. Kita jumpai dia dengan menggunakan kata-kata ta'ajjala. Misalnya lagi dengan kata-kata ijlun, ada dalam surah Al-Baqarah dia menggunakan kata-kata anak lembu ada. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan summa takhaztumul ijla. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Itu dia. Dia mengambil kata-kata anak lembu. Jadi memang banyak akan kita jumpai kata-kata di dalam Al-Quran dengan menggunakan huruf ini, huruf ain, jim dan lam ini. Kita hanya senaraikan beberapa saja. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh di rumah mencari sendiri ya. Okey, baik. Sekarang kita teruskan pada huruf ain, dal dan dal. Huruf ain, dal, dal. Ada. Okey, kalau ada belakang huruf yang sama, maka itu ada fiilnya adalah menggunakan syabdu. Sini ada dal sama dal, sama huruf belakang. Maka fiilnya adalah adda. Adda menggunakan syabdu belakang. Adda ya'uddu. Okey. Kalau ikutkan wazan, dia ikut wazan apa? Dia ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Tetapi karena belakangnya hurufnya sama, maka menjadi macam ni. Adda ya'uddu. Lepas tu ada kata-kata addun, membilang. Lepas tu ada kata-kata iddatun dengan makna adadun, bilangan atau edah ya. Lepas tu ada kata-kata addada. Addada yu'addidu, mengira berulang kali. Addada yu'addidu. Lepas tu ada kata-kata i'tadda. Okey, lepas tu ada kata i'tada makna ambil kira ya, ambil kira. Lepas tu ada kata-kata a'adda. Bermakna menyediakan. Lepas tu ada kata-kata uddatun, persediaan. Misalnya di dalam juzuk 30. Dalam juzuk 30 kita selalu mendengar ayat ini, allazi jama'a malau wa'addadah. Wa'addadah. Addadah ini diambil dari kata-kata addada ini. Ya, addada. Allazi jama'a malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta wa'addadah. Lalu dan mengiranya berulang kali. Mengira. Itu dia. Dalam juzuk 30 ya. Dalam surah apa tu? Allazi jama'a malau wa'addadah. Al-Humazah, masya-Allah. Dalam surah Al-Humazah. Okey, tuan-tuan puan-puan, dari kamus ini mungkin sampai sini dulu kamus kita. Kita memang tak banyak kita apakan setiap hari, tidak banyak. Kenapa? Karena memang ini perlu untuk apa yang telah kita pelajari hari ini kita hafaz. Karena kalau banyak nanti pening pula kita hafazkan. Susah nak hafaz. Jadi kita sikit-sikit saja. Dengan sikit-sikit ini mudah-mudahan kita boleh hafaz, dan nanti ketika kita baca Al-Qurannya, kita teringat, oh ini maknanya dulu. Ini maknanya. Jadi insya-Allah dengan kita menghafaz betul-betul sedikit-sedikit ini, mudah-mudahan membantu kita nanti dalam memahami apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik tuan-tuan puan-puan, sekarang kita masuk pada mencari kata dasar. Mencari kata dasar dalam ayat surah Yasin ya. Sekarang kita berada pada sambungan ayat.
pada sambungan ayat, fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ini kita pada ayat ini. Fa'azzazna. Kalau ada fa di depan, maka itu adalah huruf tambahan ya, fa di depan. Okey. Ini adalah fa'azzazna, itu asalnya dia gabungan dari beberapa kata. Ada huruf fa ditambah azzaza. Ya. Azzaza. Lepas tu ada tambah dhamir na di belakang. Jadi kalau ada dhamir di belakang itu, kalau ada kata-kata, misalnya ini adalah fi'il ya, dia disambungkan dengan dhamir, maka kaedahnya huruf belakang sekali itu disukunkan. Misalnya wa iz qulna, itu ada na di belakang kan, itu lam dia juga sukun. Misalnya katabna, itu adalah fi'il madi, belakang dia ditambah dengan na. Maka kita tengok sini, misalnya katabna misalnya. Puan-puan, tuan-tuan boleh tengok, kalau ada kata macam ni, tengok ada huruf akhir dia disukunkan. Sebenarnya dia tak sukun, tetapi karena disambungkan dengan dhamir di belakang, maka dia berubah menjadi sukun. Asalnya adalah azzaza. Okey. Jadi dari 3 perkataan ini, yang harus kita cari kata dasar hanya satu kata saja. Apa katanya? Azzaza. Kenapa fa sama na ini tak perlu kita cari? Karena memang fa dan na ini dia masuk di dalam kata yang tak memiliki kata dasar. Fa cuma 1 huruf, ya. Fa cuma 1 huruf. Na 2 huruf, dan dia masuk ke dalam isim dhamir. Okey. Fa adalah huruf. Jadi yang kita perlu cari azzaza. Okey. Azzaza. Kalau kita ingat-ingat selalu, kalau kita rujuk pada muka surat 14, azzaza. Azzaza. Kira-kira ikut wazan mana kalau azzaza ini? Dia fi'il. Azzaza ini ikut wazan mana? Maka kalau kita tengok di tengah ada syabdu, maka dia ikut wazan fa'ala. Ni fa'ala. Di tengah ada syabdu, di atas di tengah juga ada syabdu. Kita nak mencari apa huruf dasar dia. Disebabkan azzaza ini ada 4 huruf, ada huruf ain, huruf za, huruf za, huruf za. Banyak sangat huruf za dia. Ya, azzaza. Fa'ala. Jadi sebenarnya kalau dalam wazan, huruf asli adalah huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Maka huruf fa, huruf ain di sini ya, di atas. Kalau kita tengok, kita naikkan azzaza fa'ala. Yang menjadi huruf fa, dia adalah huruf ain. Okey. Lepas tu ada yang bersyabdu. Ain ini bersyabdu. Yang di atas bersyabdu huruf apa? Huruf za. Okey. Lepas tu lam huruf terakhir. Maka huruf terakhir di sini adalah huruf za. Ini dia. Dari kata azzaza ini, kita dapati huruf kata dasar dia adalah huruf ain, huruf za, dan huruf za. Huruf zai. Maka kita dapati pada muka surat ke 150. Tak jauh dari apa yang kita bahas tadi. Karena dia berada pada huruf ain. Okey, ini dia. Boleh tuan-tuan tengok, tuan-tuan puan-puan tengok ya. Nampak? Okey. Ini. Huruf ain, huruf za, huruf za. Huruf a, za. Ada kata-kata azzaza? Ada. Ini dia. Ini azzaza. Apa maknanya? Memperkasakan atau kuatkan. Menguatkan atau memperkasakan. Okey? Sekarang kita tulis. Ini. Ini ada fa di depan. Fa ini bermakna maka ya. Boleh bermakna maka. Maka ya. Na di belakang telah dijelaskan oleh Ustaz Agung dulu pada kaedah-kaedah terpilih sebelumnya. Na itu adalah dia sebagai fa'ilnya. Na ini sebagai fa'il bermakna apa? Itu fa'ilnya kami. Okey. Fa'azzazna. Azzaza tadi bermakna menguatkan. Bermakna maka kami kuatkan. Kenapa ada kami? Karena ada na di belakang dia.
Okey, boleh ya? InsyaAllah. Kita hapus. Okey. Azzazna, kami kuatkan. Okey. Apa sebenarnya yang dikuatkan itu? Dengan apa? Menguatkannya. Bisa lisin. Bisa lisin. Kalau bisa lisin ini sebenarnya dia adalah gabungan dari dua kata. Ada huruf ba, ya, huruf bi, ditambah salis. Salisin. Ini dia. Salis. Sebenarnya kalau yang dah terbiasa dengar dengan salis ini sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita yang sudah biasa dengan bahasa Arab. Salis, ini adalah bilangannya. Salis. Wahid, Isnain, Salasa. Hari Isnain, hari Hari Selasa, ya kan? Hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Ini juga salis. Jadi tak jauh-jauh. Jadi dia ikut wazan apa? Dia ikut ikut wazan fa'il. Fa'il. Kalau ikut wazan kan dia ikut wazan fa'il. Kalau nak cari guna wazan, fa'il. Salis, fa'il. Huruf fa apa? Huruf sa. Ya, karena dalam wazan huruf asli adalah huruf fa, huruf ain, huruf lam. Huruf sa. Lepas tu huruf ain yang baris bawah huruf apa? Huruf lam. Okey. Huruf lam yang terakhir ini ada huruf apa? Huruf sa juga. Okey. Ada 3 huruf asli kita. Huruf sa, huruf lam, huruf sa lagi. Okey. Kita tengok ya macam mana kita nak cari kata dasar dia. Sebenarnya kalau yang dah biasa dengan bahasa Arab dah tahu dah salis ini bermakna apa. Tapi kita nak mencari ya di mana letak dia kata dasar dalam kamus kata dasar ini. Okey, boleh tuan-tuan, puan-puan buka pada muka surat ke-82. Ini dia. Salas. Ada huruf sa, huruf lam, huruf sa lagi. Ada kata-kata salis tak? Ada. Yang ada panjang ini. Salisun. Apa makna? Ketiga. Okey, ketiga ya. Boleh. Salisun, ketiga. Bi boleh dimaknakan dengan. Dia huruf sendi. Ya, dengan. Salis, ketiga. Okey. Apa maknanya? Maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Kenapa dia cerita tentang ketiga? Kenapa Allah ceritakan dengan yang ketiga? Karena memang sebelumnya yang 2. Sebelumnya ayatnya apa? Ayat sebelumnya? Ingat? Ada yang ingat? Ayat sebelumnya yang kita telah bahas semalam. Iz arsalna ilaihimusnaini fakazzabuhuma. Ya, iz arsalna ilaihimusnaini. Dan ketika kami mengirim kepada mereka dua utusan. Sekarang kami kuatkan dengan yang ketiga. Allah kuatkan dengan yang ketiga. Okey. Maka ada 2 kata dasar lagi, sikit lagi tak banyak. Ni. Faqalu, ada fa lagi di depan, maka fa huruf tambahannya qalu. Ini dia. Qalu. Okey. Qalu ini ada huruf ilat di tengah. Maka kita perlu hati-hati. Perlu perlu ketelitian macam mana kita nak mencari kata dasar dia. Qalu, okey. Qalu. Maka waw di sini, waw belakang ini adalah huruf tambahan. Kenapa dia adalah huruf tambahan? Waw di belakang ini dia menunjukkan yang banyak. Waw. Kalau ada tuan-tuan jumpa waw dengan alif sukun ini, maka ini bermakna nanti pelaku dia banyak. Yang berbuat itu banyak. Misalnya yang menulis. Katabu. Yang menulis itu banyak orang. Maka waw alif ini bermakna nanti yang banyak pelakunya. Okey, sekarang kita tinggalkan waw alif ini. Maka tinggal huruf qa, alif dan lam. Ini dia. Qala. Qala inilah apa nama dia? Huruf dasar dia. Ada huruf qa, huruf alif dan huruf lam. Ada 3 tinggal sisa huruf kan? Maknanya 3 huruf ini adalah huruf dasar dia. Tetapi masalah dia sekarang adalah di tengah ini ada huruf alif.
Kalau tuan-tuan puan-puan mencari huruf alif di tengah, sampai bila-bila tak akan jumpa di dalam buku ni. Kenapa? Karena memang huruf alif itu dia bentuk perubahan daripada huruf waw sama huruf ya. Jadi tengah-tengah ini kalau tak waw, ya dia. Okey, sekarang mari kita cari, kita try dia pada huruf qa, ya, huruf qaf, huruf waw dan huruf lam. Ada tak jumpa? Okey. Kita buka. Boleh tuan-tuan buka ya pada muka surah ke 110 ya, 110. Nanti akan kita jumpai 110 ya. Bukan 110 ini. Huruf qaf ya. Huruf qaf ini pada huruf qaf kita tengok. Ini qaf dah lampau ya. Qaf waw lam. Ini qaf waw lam. Muka surat ke 173. Qaf, waw dan lam. Ini. Nampak ya? Qaf, waw, lam. Ada kata-kata qala? Ada. Ini dia. Maknanya memang qala ini huruf alif di tengah ini bukan huruf asli. Huruf aslinya adalah huruf waw. Okey? Apa makna? Berkata. Telah berkata. Karena dia qala ini fi'il madi, makna telah berkata. Berkata. Lalu waw alif di belakang ini apa? Bermakna jamak. Orang yang berkata itu ada banyak. Faqalu, maka kita terjemahkan maka mereka berkata. Mereka berkata. Siapa yang mereka ni? Mereka ini adalah ini orang yang bertiga ini. Faqalu, mereka ini orang yang bertiga. Faqalu inna. Inna ini kita tak perlu cari karena memang inna ini adalah huruf yang tak masuk pada kata yang tak memiliki kata dasar. Inna, sesungguhnya kami. Inna anzalna. Inna a'tayna. Okey? Inna makna sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Okey. Fa'azzazna bisalis, maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Dengan yang tiga, dengan tiga orang ya, dengan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, siapa yang mereka itu? Orang yang bertiga tu. Inna, sesungguhnya kami. Ilaikum. Ilaikum ini kita tak perlu cari karena memang tak ada kata dasar. Ilaikum ini sebenarnya dia gabungan daripada ila ditambah dhamir kum ni. Ini. Ila ditambah kum, maka menjadi ilaikum. Okey, ilaikum kepada kalian. Boleh diterjemahkan yang kita terjemahkan biasa-biasa, kepada kalian atau untuk kalian. Okey. Kepada kalian semua. Okey, ilaikum. Terakhir mursalun. Mursalun. Ini dia. Mursalun. Ini dia. Tuan-tuan perempuan ada huruf mim, huruf ra, sin, lam, waw, nun. Okey, mursalun. Jadi, tuan-tuan perempuan, kalau ada jumpa waw, nun di belakang, automatically buang. Karena waw, nun ini nanti adalah huruf tambahan dan dia menunjukkan memang ramai. Itu dia waw, nun, waw, nun, waw, nun. Kalau ada tuan-tuan perempuan jumpa kata belakangnya huruf waw, nun, terus buang. Itu bukan huruf kata dasar dia. Okey, kita tinggalkan dia ada huruf mim, ra, sim dan lam. Mursal. Mursal. Mursalu. Okey, mursalu maka dia ikut wazan muf'alu. Ya, muf'alu. Ada wazan muf'alu Ustaz? Ada. Ini adalah kaedah terpilih nanti di isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau muf'alu berarti huruf tambahan dia adalah huruf mim di depan. Karena fa, ain, lam ini adalah huruf asli dia. Huruf asli dia. Maka huruf mim di depan adalah huruf tambahan. Dari kata-kata mursalu tinggallah huruf ra, huruf sin, ya, dan huruf lam. Ini dia. Maka kita akan jumpai nanti kata-kata mursalun. Ada pada muka surat ke 111. Ya.
111. Okey. Ini paling bawah. Nampak ya? Nampak? Okey. Ada kata huruf ra, sin, lam. Ini dia. Ini dia paling bawah sekali. Ada kata-kata mursalun, utusan. Okey? Rasul ataupun utusan. Nampak ya? Nampak mursalun. Lepas tu ada waw nun di belakang. Waw nun ini bermakna memang dia yang utusan tu banyak. Ada lebih daripada 2 orang. Okey? Utusan. Last. Ini adalah last sekali. Ya, okey. Tuan-tuan perempuan, telah kita dapati alhamdulillah semua kata di dalam ayat ini ada yang mempunyai kata dasar dan memang ada kata yang tidak memiliki kata dasar. Jadi, setiap kata yang mempunyai kata dasar ini telah kita cari di dalam kamus kata dasar dan semuanya ada. Bermakna apa? Di dalam buku ini sudah disenaraikan semua. Sudah disenaraikan semua kata-kata semua yang ada dalam Al-Quran yang mempunyai kata dasar ada semua dalam kamus kata dasar buku ini. Jadi, sangat mustahak ya, sangat dianjurkan tuan-tuan perempuan kalau ada rezeki untuk membeli mendapatkan buku ini, karena memang buku ini boleh kita wariskan nanti ke siapa-siapa yang membutuhkan. Baik tuan-tuan perempuan, kita pahami ayat ini. Ini adalah ayat yang selalu kita baca dalam surah Yasin. Fa'azzazna bisalis, maka kami kuatkan dengan yang ketiga, karena sebelumnya dia utus 2. Maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, yang bertiga itu berkata, inna ilaikum, sesungguhnya kami mursalun. Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah utusan yang diutus untuk kalian. Faqalu inna ilaikum, kita terjemahkan ini dulu. Inna, sesungguhnya kami, mursalun adalah utusan, ilaikum, untuk kalian. Kalau kita terjemahkan di sini boleh juga, sesungguhnya kami kepada kalian adalah utusan. Jadi kuranglah sedap ayat dia. Jadi kita pahami bahawa memang dia diutus, maka dikuatkan dengan yang ketiga, dan yang ketiga itu berkata, ketiga orang itu berkata, kami adalah utusan untuk kalian semua. Memberi peringatan lah, macam itu. Baik tuan-tuan perempuan, itulah dari saya pada pagi yang berbahagia ini. Kalau ada apa-apa komen atau yang tak faham, boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti boleh kita diskus sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz Angah. Jadi sangat musak kita bersabarlah. Kita bersabar, berdoa selalu, insya-Allah. Moga Allah memudahkan kita untuk mengingati perkataan-perkataan yang kita belajar hari ini. Baik, kita petik satu hadis yang pendek daripada hadis riwayat daripada Mustadrak Hakim. Pendek saja. Kita baca terjemahannya. Dari Abu Zal Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali dari perkataan yang asal, yang keluarnya daripada Allah, iaitu dari Al-Quran. Ini yang perlu kita nak kena belajar bahasa Arab untuk memahami perkataan-perkataan. Ini jelas. Ini jelas kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dia duk mengajar semuanya orang Arab, semua bahasa Arab. Tapi kita boleh belajar bahasa Inggeris, kita fasih bahasa Inggeris, tapi kita mengenepi kan bahasa Arab. Karena kita rasa susah, sebenarnya tidak susah. Yang duk kata susah tu iblis. Karena di sini saya ulang baca lagi sekali ya. Tiada sesuatu pun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali dari perkataan yang asal, yang keluarnya daripada Allah, iaitu dari Al-Quran. Yang ini daripada Al-Quran. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Ustaz Agong untuk masuk ke bahagian ke-1, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Hari ini sebenarnya dah habis semua kaedah-kaedah dah habis. Sekarang ni dia ulang balik.
Jadi siri 28 dan dia masuk ke kaedah ketujuh Kaedah ketujuh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada kaedah terpilih 7, muka surat 20. Jadi alhamdulillah ada 6 kaedah yang dah kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga saja ke-6 kaedah tersebut boleh kita fahami dan kita menguatkan kepahaman kita mengenai bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ni kita sudah berbincang mengenai kata dasar, lepas tu huruf illah, lepas tu fi'il madi atau kata kerja masa lampau, lepas tu fi'il mudhari, kata kerja semasa. Hari ini kaedah terpilih nombor 7, kita akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab selain daripada kata kerja masa lampau atau al-fi'lu al-madi. Al-fi'l madi ni kata kerja masa lampau, telah. Lepas tu al-fi'l mudhari, kata kerja semasa. Dalam bahasa Arab ada lagi satu lagi, nama dia fi'lul amr. Fi'l amri atau fi'lu amri, fi'il amar atau kata kerja suruhan. Ni suruhan. Jadi kita hari ini kita nak membincang pasal fi'lul amri atau kata kerja suruhan. Jadi kaedah terpilih nombor 7 tu tajuk dia adalah membentuk kata kerja suruhan, fi'lul amar. Macam mana cara kita nak membentuk kata kerja suruhan? Sebelum kita masuk kata kerja suruhan, kita kena faham dulu yang fi'il madi, faham dulu yang fi'il mudhari. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang belum memahami fi'il madi dan fi'il mudhari, alangkah baiknya selepas kita belajar ni ulang lagi kaji-kaji fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi kita kena faham fi'il madi dan fi'il mudhari. Sebenarnya dalam bahasa Melayu, kalau kita nak compare, nak kita bandingkan dengan bahasa Melayu kalau kita nak suruh orang, contoh perkataan saya telah membaca, saya baca kitab. Kalau kita nak suruh orang baca kitab, dia tak ada pakai tambahan di sana, tak berbeza. Saya baca kitab, tu kalau baca kitab tu kita makna suruh orang. Cuma perbezaan di apa dia, tone dia tu. Apa nama dia, irama dia tu. Kalau tegas dia cakap, maknanya suruhan. Kalau biasa saja, saya baca kitab. Itu tu maknanya kata kerja yang macam biasa. Tapi kalau baca kitab, baca Quran, itu makna dia tu suruhan. Atau terkadang bahasa Melayu ada pakai tambahan lah, bacalah kitab, bacalah Quran. Ada pakailah dia. Jadi tak ada kaedah khas dalam bahasa Melayu ataupun bahasa yang lain-lainnya serupa yang sama dengan kaedah dalam kata suruhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kaedah tertentu dia untuk kata suruhan ni. Sebab tu Dr. Malusi dah tulis ini. Sini jadi kata suruhan dalam bahasa, kalau bahasa Melayu dia dengan tegas saja, sedikit baca. Dia cuma menguatkan suara. Tapi ke dalam bahasa Arab, dia ada kaedah khas dia. Ni boleh tengok tuan-tuan tengok di sini dalam tabel-tabel ni, ini adalah kaedah khas dia. Kita akan membahas yang ni pada hari ini. Jadi kaedah dari untuk fi'il amar, dia ada wazan khas dia. Ada wazan dia pula.
ada wazan untuk fi'il amar. Dia ni selalu daripada fi'il mudhari' diubah jadi fi'il amar. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hafal, dah hadamkan wazan-wazan untuk fi'il mudhari' daripada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, lepas tu yufa'ilu, yuf'ilu. Yang wazan-wazan yang 9 tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah hafal dan ataupun setidaknya sudah terbiasalah tengok wazan tu, akan senang kita nak membuat kata suruhan dia. Jadi kata suruhan ni kitalah sendiri yang bina. Kita tak tengok dalam kamus. Jadi kalau kita faham yang fi'il mudhari' dia, kita boleh buat kata suruhan sendiri. Okay. Macam mana? Untuk wazan yang pertama. Untuk wazan yang pertama. Untuk wazan yang pertama yang 3 huruf. Wazan pertama tu fa. Wazan pertama. Yang ain ni kan berbeza-beza. Ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasrah. Kalau yang ain ni kan berbeza-beza. Kita ambil contoh di tiga tu. Contoh daraba yadribu. Ni kan dah Ustaz Angga dah bincang ni pasal makna dia. Apa makna dia yadribu ni. Lepas tu contoh lagi yang lain. Kataba yaktubu. Yaktubu, menulis. Lepas tu qara'a yaqra'u. Lepas tu yaqra'u. Yaqra'u. Kita ambillah contoh ini. Yadribu, yaktubu, yaqra'u. Kita nak membezakan yang huruf sebelum akhir ni, yang ain dia ni. Yang ain ni ada yang fathah, ada yang baris atas, ada yang baris depan, ada baris bawah. Ni baris bawah, ni baris depan, ni baris atas. Dia berbeza semua. Yadribu, yaktubu, yaqra'u. Yang yadribu ni jangan tuan-tuan dan puan-puan ubah jadi yadrubu atau yadrobu. Sebab dia dah ketetapan dia macam tu. Macam mana nak tetapkan dia, tengok dalam kamus. Dalam kamus akan selalu tertulis yadribu. Kecuali kalau kita buat kamus sendiri, kita tulis tak apa juga lah. Tapi salah. Tapi salah kalau kita tulis seorang-seorang. Kena rujuk pada kamus. Yadribu. Macam mana kita nak ubah dia jadi fi'il amar? Yang pertama, kita kena hilangkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah tu apa? Yang ya dia ni. Kita kena hilangkan huruf mudhara'ah. Huruf ya ni. Selalunya di sini ni ada hamzah, nun, ya, ta. Tapi yang dalam sini ni adalah ya. Kita hilangkan, kita padam. Kita buang. Kita buang dia. Kita buang. Jangan buang semua huruf. Tak ada lagi fi'il dia. Yang ya saja. Kita hilang. Okey. Dah selesai kita hilang. Kita buang. Lepas tu huruf akhir kita bagi sukun. Kita sukunkan semua. Kita sukunkan. Kita matikan. Kita sukunkan semua. Jadi kita sukunkan semua. Sama lah bahasa Melayu kan. Kalau kita bacalah. Lah tu kan sukun belakang tu. Lah tu kan sukun tu, mati tu. Tak ada pakai harakat tu kan, lah tu. Jadi sukunkan. Jadi huruf pertama dipadam. Yang ya ni dihilangkan. Lepas tu dibuang yang ya dia. Huruf akhir dia dibuat disukun. Lepas tu kalau kita nak baca, drip, tuk, rok, tak jelas dia. Tak sesuai lidah ni nak, tak senang, tak pas lidah ni nak cakap tu. Drip, tuk, rok, tak sesuai dia. Kena bagi alif ni buat depan ni. Alif, alif, alif. Alif ni yang paling susah kita sekarang ni. Yang agak sulit sedikit je sulit dia, tak banyak pun. Nak menentukan harokat atau baris untuk alif ni. Ni alif ni apa baris sini ni? Alif sini apa baris ni? Sini nama dia hamzatul wasal nama dia. Kalau dalam ilmu nahwu dia, hamzatul wasal nama dia. Saraf atau nahwu Ustaz? Dalam ilmu rasam. Rasam. Rasam, dalam ilmu rasam. Ilmu khat penulisan. Itu kalau ini kadang kita salah. Sini pakai idrib,
atau adrib atau udrib. Itu yang sekarang kita kena tentukan. Cara dia senang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau huruf yang ni macam ni, kalau huruf sebelum akhir dia tu adalah huruf berbaris kasrah atau baris fathah. Jadi kalau baris fathah atau baris kasrah, maka alif dia tu mesti baris bawah. Alif tu mesti baris bawah. Jadi kalau dia huruf sebelum akhir tu baris dia baris fathah dengan kasrah, huruf alif dia mesti baris kasrah. Berarti sini idrib. Sini berarti iqra. Iqra, idrib. Macam tu. Tapi kalau kenapa dalam Al-Quran dia fakul nadrib? Kenapa dia tak dibacakan alif dia? Itu nanti ada kaedah khas lagi tu. Tapi sekarang ni untuk setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu dulu bahwasanya kalau amaran untuk yang 3 huruf ni kan 3 huruf asalnya ni. Kalau kita nak bagi alif ni bagi baris, kita kena tengok dulu, rujuk kepada huruf sebelum akhir. Yang mana huruf sebelum akhir? Ra dengan ra atau ta ni. Cuma kebetulan yang ra dengan ra ni, dia baris bawah, ni baris atas. Jadi kalau dia baris bawah dan baris atas, alif dia mesti baris bawah. Lalu, kalau dia berbaris depan, macam mana alif dia? Pakai baris apa alif dia? Alif dia kena baris depan. Alif dia kena baris depan juga. Macam ni. Jadi kalau sini bagi baris depan. Oktober. Oktober. Okey. Ada soalan sana saya? Tak ada. Contoh yang lain tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ambil yang lain. Contoh-contoh dia. Mengetahui bahasa Arab dia. Ya'lamu. Mengetahui. Pertama kita nak, ini makna dia mengetahui. Sedang mengetahui. Present tense. Sedang mengetahui. Fi'il mudhari' kata kerja semasa. Kita nak ubah dia jadi fi'il amar. Kata kerja suruhan. Macam mana? Kita hilangkan dulu. Kita buang yang huruf di awal ni. Kita buang. Lepas tu yang akhir dia kita bagi sukun. Lepas tu kita tambahkan alif. Sini berarti sekarang yang susah tu nak tentukan yang baris untuk alif. Macam mana? Sini ni sebelum akhir dia baris fathah. Mana kalau fathah dia bagi baris kasrah. I'lam. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini kaedah dia simple sahaja, tak susah sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuma kena latihan untuk membiasakan diri nak menentukan baris alif tu saja. Yang lain tu senanglah. Tinggal mungkin tuan-tuan memperbanyak latihan saja. Ini baru wazan pertama. Macam mana nak wazan yang kedua, ketiga, keempat hingga ke-9? Jadi kalau wazannya ada 9. Tapi kalau isteri boleh 4 je. Kalau wazannya 9. Jadi kalau wazannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 macam mana? Itu senang. Kita ambil yang wazan yang ketiga lah. Kita ambil contoh dia. Wazan yang ketiga. Dalam kitab tu ada pada muka surat 21. Sini yufa'ilu. Kita ambil dari kata kerja semasa. Dia bermula dari kata kerja semasa. Al-fi'lu al-mudhari'. Sebab dari fi'il mudhari' ni kita senang nak bina kata fi'il amar ni. Kata suruhan ni. Contoh yufa'ilu. 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 Contoh dia wazannya yufa'ilu. Yufa'ilu. Contoh yufa'ilu kalau dalam Quran nazzala yunazzilu wa yunazzilu apa? Ustaz Farid wa yunazzilu minal Quran. Yunazzilu. Contoh dalam ayat Al-Quran perkataan dia adalah yunazzilu. Contoh dia lah. Yunazzilu. Kalau yufa'ilu
Macam mana nak jadikan dia amaran, fi'il amar? Kata suruhan, yufa'ilu. Kita hilangkan sama macam tadi, hilangkan yang atau buang yang ya di awal ni. Macam ni, dah. Fa'ilu. Kita bagi baris sukun yang akhir. Berarti fa'il. Dah, itu saja. Tak payah lagi. Itu saja, fa'il. Macam tu juga sini. Sini ni berarti, sini macam mana? Bagi yang padam yang ni. Lepas tu, sukunkan yang akhir. Nazil. Macam tu. Fa'il. Yang wazan yang 3, 4. Wazan 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Wazan 3, 4, 7, 8 tu senang. Macam itulah cara dia. Yang 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Itu je. Yang tuan-tuan buat macam tadi tu. Tuan-tuan dan puan-puan semua. 3, 4, 7, 8. Cuma nak menghilangkan yang ya di awal tadi tu. Lepas tu bagi baris sukun untuk huruf terakhir dia. Tapi kalau wazan yang ke-5, ke-6, ke-8, tu beza cara dia. Contoh, ni contoh yang ke-8 lah kita ambil. Wazannya yastafilu. Kita ambil contoh dia, fi'il dia yastaghfiru. Yastaghfiru. Macam tu. Cara dia yang pertama dan kedua senang sama juga. Kita buang yang ya ni. Kita buang pula yang ya di sini. Lepas tu kita bagi sukun yang sini. Kita bagi juga sukun yang di sini. Sama saja. Sebabkan sini jadi kalau dia macam ni bentuk dia, huruf pertama dah sukun, kita kena bagi alif. Macam tu. Sekarang macam mana alif dia? Apa baris dia? Baris dia selalu kasrah. Istaf'il, istaghfir. Macam tu. Istaf'il, istaghfir. Okey. Ini untuk wazan yang ketiga hingga ke-9. Untuk wazan yang kedua ada khas dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok yang paling atas sekali. Ini wazan yang kedua. Ini wazan yang kedua ni cukup khas juga. Wazan yang kedua. Ini boleh kita ambil contoh dia di sini. Kita letakkan. Saya padam yang ni. Wazan yang kedua tu af'ala yuf'ilu. Berarti dia yuf'ilu. Kita ambil dari fi'il mudhari'. Contoh dia yunziru. Yunziru. Contoh dia. Sama dia macam awal. Kita padam yang ya dia ni. Kita padam juga yang ya di sini ni. Kita padam. Yang belakang dia kita bagi sukun. Ini pun kita bagi sukun. Lepas tu, kalau macam ni, kalau untuk wazan yang kedua, kita kena tambahkan hamzah sini. Sini nama dia hamzatul. Sini hamzah dia berbeza dengan hamzah yang, ini hamzatul wasal nama dia. Hamzatul wasal ni ciri-ciri dia tak ada yang ni. Ni tak ada, ini dia, ciri dia. Tak ada ini dia. Tapi kalau hamzah yang ni, ini nama dia hamzatul qata'i. Dia pakai ni ciri-ciri dia. Atau kadang di bawah hamzah dia, kadang di atas. Tengah-tengah tak ada. Okey. Jadi macam mana? Kalau yang ini hamzah kita letak di depan dia hamzatul qata'i, lepas tu hamzah tu bagi baris fathah. Dia tetap bagi baris fathah, tetap dia. Sabit dia bagi baris fathah. Berarti af'il, anzir. Sebab tu dalam contoh macam anzara, contoh auqada, contoh yuqidu, contoh ni. Yuqidu.
yuqidu. Macam mana? Berarti kita buang yang ya ni, kita sukunkan yang akhir, tambah hamzatul qat'i, bagi pada fathah. Berarti auqid. Macam tu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak susah-susah dalam menentukan kata kerja suruhan, tapi janji kita kena fahamkan terlebih dahulu atau biasakan mata nak melihat dan memahami wazan untuk fi'il madi dan juga untuk fi'il mudhari'. Nah, jadi itulah. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dan senang dan boleh memahami dan semakin menguatkan cintaan kita kepada bahasa Arab. Kita teruskan sedikit macam mana latihan dia pada muka surat 22. Di latihan sini, latihan ni kita nak tentukan baris saja. Catatkan baris bagi Ammar. Ini contoh. Ini yas'alu ke yas'ilu ke yas'ulu. Ini tuan-tuan kena tahu ni. Berarti tuan-tuan kena tengok rujuk pada kamus. Sa'ala yas'alu ke yas'ilu ke yas'ulu. Tengok rujuk pada kamus. Ini yaj'alu yaj'ilu ke yaj'ulu. Tengok dalam kamus. Kalau saya bagi jawapan lah, ini yas'alu. Berarti sini macam mana amaran dia? Hilangkan ya dia, berarti kalau yas'alu, contoh saya kerjakan satu soalan. Ni tuan-tuan kena bayar saya ni. Saya bagi jawapan dia. Yas'alu. Kita kena padam yang ni. Yang ya di awal ni, yang akhir dia kena bagi sukun. Dah padam ni bagi sukun, bagikan sini alif. Alif sini hamzatul wasal. Sebabkan sini fathah, kita bagi kasrah. Berarti is'al. Macam tu semua. Ni juga tuan-tuan bagi baris. Yang ni bagi baris fi'il amar dia. Ini yang wazan ketiga hingga ke-9. Ini kedua hingga ke-9. Yang ni wazan yang ini yang wazan ada huruf illah dia. Yang ada huruf illah ni, langkah-langkah dia macam ni. Saja nak menghilangkan huruf illah. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak menghilangkan huruf illah, contoh yaqulu, makna dia berkata. Yaqulu, hilangkan ya dia dulu, sukunkan ya akhir. Sekarang kita nampak kul. Mubazir ni. Ni mubazir sebabkan tak guna pun. Sini dah sukun. Sini tak guna dia. Hilangkan yang ni. Sambungkan saja terus. Jadi dia kul. Dia ada huruf illahnya memanglah masalah sikit-sikit. Kul. Macam tu juga contoh yakhsha. Makna dia ada semalam ni, kalau tak silap saya Ustaz Angga ni bagi makna ni, yakhsha. Takut. Ada kan? Dia kha kan? Hilangkan huruf ya dia. Hilangkan sama macam tadi. Kalau yang ni nak bagi sukun pun tuan-tuan tak ada function. Kita bagi sukun sini sebab sini dah sukun je lah. Sini dah sukun. Kita nak bagi sukun lagi tak ada guna dia. Apa yang kita kena lakukan? Hilangkan yang ni, huruf illah dia ni. Hilangkan huruf illah dia. Berarti sini bagi alif tetap macam biasa. Sebabkan sini kas fathah, bagi sini kasrah. Jadi kalau ada huruf illah di belakang, hilangkan huruf illah dia. Buang huruf illah dia. Buang, campak huruf illah dia. Sebab tak ada guna lagi. Okey? Itu. Jadi kalau yang kerjakan yang sini ni macam itulah. Kalau huruf illah dia macam ni, ya'ti. Ya'ti ni hilangkan huruf illah dia. Macam tu ke yakunu. Hilangkan huruf illah dia. Berarti kun. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Di sini pun senang. Sini boleh kerjakan semua insya-Allah. Jikalau ada mana-mana soalan tak boleh terjawab soalan dia, sila tanya kepada sila tanya ke admin terus boleh. Atau boleh kita bincang esok hari insya-Allah. Hari Isnin ya. Hari esok tak ada lagi aja. Hari Isnin insya-Allah. Okey, minta maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Agong yang telah mengajar perkara kaedah. Selepas ini Ustaz Farid. Tapi mungkin untuk beginners, mereka-mereka yang baru, yang nampak susah sangat mungkin boleh berhubung dengan tenaga pengajar ini. Boleh buat kelas Zoom supaya boleh soal jawab apa semua. Boleh bincang direct dengan mereka lah. Bab kamus kalau dengan Ustaz Angah, bab kaedah dengan Ustaz Agong, kalau yang pengukuhan ni dengan Ustaz Farid. Jadi boleh buat kelas melalui Zoom. Jadi mana dia boleh melibat soal jawab dan sebagainya. Jadi mungkin saya boleh bagi nombor telefon untuk ustaz-ustaz ini. Boleh berhubung direct, dan mungkin ustaz-ustaz kalau dia setuju, dia boleh tubuhkan grup Zoom ataupun grup WhatsApp. Boleh berbincang. Yang mana yang masih tak boleh nak faham juga, boleh buatkan grup sama level lah boleh kata. Iaitu okey, untuk Ustaz Agong ambil nomornya 017 354 7483. Saya ulang, 017 354 7483. Untuk Ustaz Farid 012 692 5514. 012 692 5514. Dan untuk Ustaz Angah 018 9182 573. Saya ulang, 018 9182 573. Jadi ini mungkin mereka boleh fikirkan sama ada kalau sama level tu nak mula for beginners, boleh buat pengajian melalui Zoom dan sebagainya lah. Baik, untuk seterusnya bahagian yang terakhir Ustaz Farid lah. Jadi Ustaz saya kenal lagi sekali for beginners. Ustaz Agong ini dia telah habis master bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab master di Universiti Islam Antarabangsa. InsyaAllah tahun hadapan dia akan mengikuti pengajian PhD dalam bahasa Arab juga. Ustaz Angah dia degree dalam bahasa Arab. Dan Ustaz Farid dia master bidang fiqh di Universiti Islam Antarabangsa. Baik, sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama kita dapat bertemu sekali lagi. Okey, kita akan bincangkan mengenai perkataan sinonim ataupun seerti ni. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada buku Ustaz Wan Rosli lah, pada muka surat 219, 218. Ada perkataan kolom yang kedua 218, ada perkataan ata dan jaa. Tak disebutkan hadara. Tuan-tuan tambah satu lagi, hadara. Ata, hadara, jaa maknanya sama. Okey. Cuma bila datang dalam Quran, dia ada memberi implikasi makna yang mendalam dan halus. Tuan-tuan tambah, hadara tak ada, nanti tambah. Ata ni datang dalam keadaan mudah. Fa atas bihi qaumaha tahmiluh qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ji'ti. Okey. Ata ni bawa kisah dalam surah Maryam. Nabi Maryam bawa datang dukung Nabi Musa Isa alaihissalatu wassalam. Dukung tu mudah. Ji'ti syai'an fariya, nak bertemu bersemuka dengan kaum dia tak ada suami, hamil mengandung tu payah. Ini datang dengan benda yang mudah, ni datang benda yang payah. Hadara bermaksud datang juga. Tak semestinya datang, dia saksikan je boleh. Contohnya, sekarang ni tak semesti datang kelas. Kita saksikan. Kita tak ada pun dalam pengajian ni.
Tak ada pun diri kita, tak hadir pun. Hadara ni makna hadir bahasa Melayu hadir. Kita tak hadir tapi menyaksikan. Sebab itu Allahu hadirun fi kulli makan. Allah Taala itu hadir pada setiap tempat. Adakah semua ada Allah? Sini ada Allah, tempat tuan-tuan ada Allah, di sana ada Allah, bukan? Allah Taala menyaksikan semua tempat. Itu makna hadara. Nampak Hadara, hadirun iaitu hadir, tak semestinya hadir. Dia menyaksikan. Kemungkinan dia duduk atas bukit, dia menyaksikan apa yang di bawah. Berlaku pergaduhan di bawah. Ataupun berlaku kecurian di bawah. Tapi dia tak ada di tempat tu. Tempat lain cuma dia nampak. Nampak itu dipanggil sebagai hadara. Ja'a ni, kita bagi tahu benda yang susah. Satu lagi dia berpindah minal makan ilal makan. Berpindah dari satu tempat, intiqal. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nampak itu dipanggil sebagai ja'a. Dalam Quran banyak fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Page yang terakhir suratul kahfi. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila datangnya janji Tuhan kamu. Datang ke? Dia datang. Janji tak datang. Cuma daripada sebelum janji itu lain. Bila dah dijanjikan maka lain. Sebelum kiamat lain. Sedang berlaku kiamat lain. Nampak? Itu berlaku, kita panggil daripada keadaan yang aman berpindah ke satu keadaan, berpindah ke satu situasi yang lebih kalut ataupun situasi kelam kabut hari kiamat. Okey Ja'a ni ada lagi dalam Quran banyak berkenaan dengan janji semua. Okey. Yang kedua, ni'matin. Ini pun dalam Quran, dalam surah Muzammil ada sebut na'mah. Wazaruni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Suratul Muzammil, juzuk yang ke-29. Satu lagi surah Dukhan pada sebut. Apa dia? Wa na'matin kanu fiha fakihin. Na'mah ini untuk benda yang syar, benda yang tak baik, benda buruk. Tu na'mah. Ni'mah, bahasa Melayu pun ni'mat. Ni'mat, bahasa Arab pun ni'mat. Benda baik ni'mat. Wa in tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Nampak? Ni'mah. Ada kata na'mah ni maknanya perbuatan seronok tu. Ni'mat ni ni'mat lah. Ini perbuatan ni'mat. Ada yang kata begitu. Tak apalah. Tapi ini untuk benda buruk. Benda tak baik, ini untuk benda yang baik. Seterusnya, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khufiyah dengan khifyah. Khufiyah dengan khifah. Huruf sama, baris je lain. Jangan letak jifah di bangkai. Kalau kha tukar baris bawah, jifah. Jadi bangkai. Khufiyah, khifah. Dalam Quran ada sebut wazkur dalam surah apa? Sebelum surah Al-Anfal, surah Al-A'raf akhir. 3-4 ayat akhir. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Tadarruan wa khifah. Tadarru' lah. Nanti kita akan sebut apa beza tadarru', apa beza mukhbitin, wa basyiril mukhbitin daripada ikhbat, akhbata yukhbitu ikhbatan. Dengan makna tadarru' dan juga makna khusyuk. Ada perbezaan yang halus. Sekejap lagi kalau ada masa kita sebut. Khifah daripada khafa. Semalam kita bincang khafa, khasyiya dan juga wajala. Fa'awjasa minhum khifah. Khifah ni ketakutan. Ketakutan yang macam mana? Ketakutan yang umum lah. Daripada seseorang. Bukan daripada hati. Hati daripada kita gunakan perkataan wajila. Wajilat qulubuhum. Khufiyah dalam surah Al-A'raf juga ni. Ni surah Al-A'raf, ni surah Al-A'raf juga. Juzuk yang ke-8. 8 lai. Juzuk ke-8. Tuan-tuan carilah page yang ke-8 lai tu, tuan-tuan carilah.
Ada ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tadarru' wa khufyah. Ini wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Ni tadarru' khufyah. Ni tadarru' khifah. Tadarru' tu tawadhu' rendahkan diri. Daripada khufyah, tadarru'an wa khufyah. Khufyah tu makna daripada perkataan khafa. Khufyah ni daripada perkataan apa? Perkataan fa alif. Khafa. إذ نادى ربه نداء خفيا. Surah Maryam ayat kedua ke apa? Jadi khufyah daripada khafa, makna rendahkan suara. Rendahkan suara, tak kuat. Maitun dengan mayyitun. Maitun ni ada satu makna je. Satu makna je. Makna mati lah. Bangkai. Bangkai ke, kalau manusia tak gunalah bangkai, kita guna mayat lah. Tapi benda tak ada roh, tu maitun. Ya ni mati. Kalau ya yang bersabdu, dia ada dua makna. Satu makna hakiki, satu makna majas. Makna hakiki makna mati lah. Mati, mayyit, mati. Satu lagi, kalau makna yang bersabdu ni adalah makna yang akan datang, dia akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, mati. Bukan kamu mati, kamu akan mati. Dan mereka pun akan mati. Juzuk yang ke-23 akhir sekali Page yang terakhir, ayat pun second last, bawah. Surah Az-Zumar. Sebelum masuk juzuk 24. Okey, nampak Dia ada dua makna. Satu yang tak ada roh, satu lagi yang akan mati. Ini memang yang tak ada roh, yang dah mati. Nampak perbezaan yang halus Perbezaan sabdu dan juga yang bertasydid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat satu lagi perbezaan dalam Quran, Sebab apa kita suka mengkaji buat perbezaan ni? Sebab inilah akan mencerminkan balaghah, kesusastraan Quran, keindahan Quran, terbongkarnya rahsia-rahsia yang kalimah Quran tu. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kamu tadabbur Quran ni? Tengok. Kita lihat dalam surah Maryam, surah An-Nisa, surah Ali Imran juzuk yang ketiga mengenai kisah Maryam juzuk yang ketiga 7 lai. 7 lai. Quran sebut apa tau? Fanadat. Nampak? Hul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Okey. Satu lagi apa? Quran sebut fasajada, suratul Hijr juzuk 14 satu lai bawah sekali tu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Okey? Tuan-tuan nampak tak? Ini adalah fanadat, adalah verb. Verb ni fa'al. Ini adalah noun ataupun kita panggil fa'il. Ini adalah verb fa'il. Ini adalah noun fa'il. Okey? Fa'il. Kita panggil dua. D-O-E-R. Dua. Orang yang buat. Okey, sekarang ni yang kita pelik dalam Quran, apa benda? Yang kita pelik. Fanadathul malaikatu. Dia letakkan ta marbutah. Ta ni. Ta yang mati. Maknanya malaikat ni perempuan. Nampak Bila mana letak fasajadal malaikatu, jadi malaikat ni jadi laki pula, kata ganti nama laki. Ni untuk perempuan, ada ta. So, kalau lah dia letak, kalau Allah Taala letak untuk perempuan, dia akan letak apa? Fasajadatil malaikatu. Fasajadat al malaikatu. Nampak perbezaan yang halus. Boleh perbezaan yang sangat halus. Fanadathul malaikatu, perempuan. Fasajadal malaikatu, laki. Sebab apa tak letak fasajadatil malaikatu? Yang kita perlu tahu apa dia? Malaikat ini dia bukan laki, bukan perempuan. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dan dia tak ada zuriat. Jin ada zuriat, jin. Iblis ada zuriat. Illa dalam suratul Kahfi.
Suratul Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyatahu. Ada zuriat. Malaikat tak ada zuriat. Okey. Laki pun tak, perempuan pun tak, malaikat. Ada 4 kaedah. 4 kaedah yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan perlu menghadamkan. 4 kaedah ni. Okey? Apa dia tu? Kaedah yang pertama, kita padam kaedah yang pertama. Bila mana digunakan fi'il amar ni suruhan. Fi'il amar suruhan untuk malaikat. Untuk apa? Malaikat. Jadi kita kena tazkirkan dia. Apa itu tazkir? Lelakikan dia, menjantankan dia. Kata ganti nama. Contohnya apa dalam Quran? Usjudu. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam. Nampak? Usjudu li Adam. Kalau Allah Ta'ala letakkan perempuan, dia akan letak apa? Usjudna. Ini fi'il amar. Usjudna li Adam. Tapi tak usjudu. Ini untuk perempuan. Domir apa? Domir antunna. Boleh. Ini untuk lelaki. Domir apa? Domir antum. Boleh Kita kena ingat, hadamkan betul-betul. Bukan hadam dalam Quran Hadam dalam bahasa Arab, bahasa Quran, hadam bermakna kurang. Kita tak nak kurang. Hadam dalam bahasa Melayu, kita lunyaikan dia dalam fikiran hati kita, dalam sanubari kita, supaya kita ingat. Setiap fi'il amar yang dikhitabkan, ditujukan kepada malaikat, maka fi'il tersebut dikira sebagai muzakkar lelaki. Jadi usjudu li Adam. Kena ingat banyak lagi dalam Quran fi'il amar untuk malaikat. Tuan-tuan kena carilah. Kemudian yang keduanya, apa dia? Yang keduanya adalah malaikat, kita panggil apa? Fi'il lepas daripada isim. Yang kedua apa? Isim, kemudian baru fi'il. Okey, nampak? Apa maksud isim lepas tu fi'il? Isim ni apa? Isim ni malaikat. Lepas dia fi'il, maka dia perlu dimuzakkarkan, tazkir, lelaki. Contoh ayat Quran, apa dia? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tuan-tuan nampak tak? Kalau boleh fokus sikit Di mana tu? Wal malaikah, kemudian baru fi'il. Tuan-tuan nampak ni? Sini fi'il dulu, baru malaikat. Beza tu. Malaikat lepas dia fi'il. Ini fi'il lepas dia malaikat. Beza. Bila fi'il, verb sebelum daripada isim malaikat, maka diletakkan muannas. Tetapi bila mana verb fi'il diletakkan selepas malaikat, maka dia akan jadi muzakkar. Sebab tu Quran kata wal malaikatu yadkhuluna. Quran tak kata wal malaikatu tadkhulna. Tadkhulna untuk perempuan. Quran tak kata. Nampak Jelas. Itu yang kedua. Semua ada 4. Yang ketiga, ada banyak lagi ayat Quran selain berajak ni, saya bagi satu cukuplah. Tuan-tuan carilah. Kemudian
Yang ketiga, boleh nampak Yang bawah tak nampak. Turun bawah sikit. Yang ketiga, sifat malaikat. Sifat lil malaikah. Apa sifat malaikat? Okey. Al malaikatul muqarrabun. Apa sifat malaikat? Maksud sifat di sini kita panggil dia mausuf. Mausuf. Di sini kita panggil apa? Sifat. Dari segi i'rab lah ni, cerita i'rab. Ataupun na'at. Tuan-tuan mungkin biasa dengar siapa belajar nahu lah. Kalau tak belajar nahu, tuan-tuan nak belajar nahu yang mudah. Okey, kalau tuan-tuan mungkin biasa belajar bahasa Arab tapi payah, tak faham-faham nahu, sifat, na'at semua ni. Beli buku ni, ikuti kita punya pengajian daripada awal. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi faham. Nama pun teknik pemulih bagi belajar yang tak boleh-boleh sampai umur 50-60 tahun. Tapi kena ikuti. Sebenarnya bahasa Arab tak mudah macam bahasa Inggeris juga. Cuma cara penyampaian kita yang penting. Dan cara penyampaian guru untuk levelnya orang lihat audien dia. Tak boleh kita nak kuliah maghrib untuk orang kampung, mengajar macam universiti. Memang tak faham. Tapi kalau kuliah di universiti, mengajar macam masjid kat kampung. Pelajar tidur pula. Okey. Nampak? Di sini malaikat yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Dia tak gunakan al-malaikatul muqarrabat. Al-malaikatul muqarrabun. Tak gunakan al-malaikatul muqarrabat. Tak guna. Sebab dia adalah untuk muzakkar. Sifat bagi malaikat mestilah muzakkar. Sama muzakkar, nampak Muzakkar. Muzakkar, di sini pun muzakkar juga. Boleh? Nampak Kalau tulis kat bawah lagi boleh nampak? Ke gelap? Yang keempat, yang terakhir juga muzakkar. Apa dia tu? Yang keempat, yang terakhir juga muzakkar, iaitu PL ibadat. Okey? PL ni perbuatan ibadat. Kita padam di atas ni Yang keempat kita letak atas. Yang keempat apa dia? PL ibadat. PL tu perbuatan. Rukuk, sujud. Okey? Qiyam, berdiri. Itu semua perbuatan ibadat. Quran kata fasajadal malaikatu. Malaikatu. Nampak? Fasajada. Sajada ni perbuatan. Perbuatan untuk ibadat. Bila perbuatan ibadat dinisbahkan kepada malaikat, dia akan jadi tazkir. Tazkir makna muzakkar. Dia tak akan jadi perempuan. Dia tidak akan jadi muannas. Tuan-tuan ingatlah empat ni, insya-Allah. Tak akan keliru. Yang pertama fi'il amar untuk malaikat dia akan muzakkar. Kemudian isim dulu, isim ni malaikat dulu, kemudian baru fi'il lepas dia baru jadi muzakkar. Kalau tak dia akan jadi macam ni muannas. Yang ketiga sifat bagi malaikat, Mana sifat ni makna mausuf sifat. Dan apa itu mausuf sifat? Tuan-tuan tengoklah dalam bahagian pertama. Ustaz Angah, Ustaz Agong nak cerita dah. Yang keempat fi'il ibadat, sujud, rukuk semua dinisbahkan kepada malaikat, itu muzakkar. Kalau moderator bagi lagi masa untuk saya akan tambah lagi ni. Boleh Berapa minit lagi moderator nak bagi saya masa? Ada 10 minit? Moderator? Nak bagi saya berapa minit lagi? 20 minit? Oh, dia bagi seminit je, tak apa. 5 minit, okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita lihat perbezaan Kena tulis baru seronok tuan. Kalau kata cerita saja, tuan-tuan pun akan boring. Naam, tafadhalu. Qaidatul Arabiyyah idza kana al-mujtama' muzakkar wa muannas kulluhu
min babi taghlib. Nah, sahih. Hatta fil Quran. Jadi Allah SWT yukhadibun nas jami'an bu'budu fa'budu. Naam. Ada laisa ma'nahu ya'murul rijal faqat. Sahih. Sahih. Okey, jadi terima kasih pada Ustaz Omar. Jadi dalam Quran khitab min babi taghlib semuanya menggunakan muzakkar. Ya ayyuhallazina amanu. Semua sekali lah. Kebanyakan digunakan muzakkar. Macam tadi lafaz ibadat. Untuk fi'il ibadat, sujud, rukuk digunakan lafaz muzakkar kerana muzakkar lebih sempurna tau. Kalau ibadat untuk muzakkar lebih sempurna. Jadi daripada bab taghlib lah. Taghlib ni maknanya kita panggil apa? Untuk samakan dua-dua. Itu taghlib. Okey, sekarang kita lihat mengenai perbezaan. Tuan-tuan biasa dengar ni, darajat. Dan juga satu lagi apa? Darakat. Darajat ni dalam bahasa Melayu pun darajat. Cuma dalam bahasa Arab darajat. Ra ni baris. Dalam bahasa Melayu dia matikan. Matikan ra, darajat. Darakat. Dalam Quran ada tau. Akhir juzuk yang kelima tuan-tuan akan jumpa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Okey? Fid darki. Darki ni apa? Darki ni adalah singular daripada darakat. Mufradnya. Darajat ni banyaklah dalam Quran. Tilka rusulul faddal, juzuk ketiga first kali. Tilka rusulul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Nampak? Wa rafa'a ba'dahum darajat. Okey. Darajat ni maknanya markah dalam bahasa Arab. Kita kata dia masuk universiti, berapa darajat? Kam darajah fi hazihil maddah. Berapa darajat? Darajat ni markah. Dan darjat ni sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan. Darjat ni dia makin tinggi. Contohnya kita panggil darjat. Daripada satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga. Itu darjat. Kalau darakat dia ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sebab tu dalam api neraka, orang munafiqin dalam api neraka fi darki. Tangga yang terbawah, fi darkil asfal. Darkil asfal apa? Paling bawah. Dasar neraka. Darkil asfali minan nar, paling bawah. Dia macam tangga ke bawah. Sebab tu di dalam neraka dipanggil hawiyah. Dekat dasar tu ada satu tempat nama hawiyah. Okey? Untuk menggambarkan api neraka ni dia ada macam tangga ke bawah dalam. Kalau tuan-tuan tengok sejarah di Jepun, di bawah laut tu ada macam satu kota, ada batu tersusun bawah laut. Diorang kata zaman dulu ditimpa bencana alam semua, tenggelam ke bawah. Allahu a'lam lah sejarah. Tapi dia ada ke bawah ada macam terowong gitulah. Okey. Seterusnya kita akan lihat perbezaan antara apa tu? Kita akan lihat perbezaan antara nazirah dan juga nadhirah. Nadhirah ni orang yang melihat. Nadhiratun. Nadhirah benda yang segar, berseri. Nampak? Dua-dua dalam surah Al-Qiyamah. Tuan-tuan lihat dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nampak? Bila mana nadhirah ni ila rabbiha nadhirah, kamu melihat kebutuhan kamu. Mana berasa lazat nikmat melihat Allah. Nikmat tersebut diperolehi dengan melihat. Kita lihat rasa nikmat, rasa seronok. Nadhirah
Dia bukan disebabkan lihat tau. Disebabkan apa yang kita rasa. Apa yang kita nak. Ma tashtahihil anfus. Apa yang diri kita nak, nafsu kita nak. Nampak ada perbezaan. Okey. Itu dua perbezaan yang halus. Seperti mana saya janjikan kepada tuan-tuan tadi, kita nak ceritakan apa? Antara perkataan khusyuk, al-khusyu'u. Satu lagi apa? Al-ikhbatu. Satu lagi apa? Khusyuk. Satu lagi adalah khudu'. Al-khudu'. Tiga-tiga ni ada dalam Quran Tiga-tiga ni ada dalam Quranul Karim. Apa ayat dia? Dalam surah Al-Isra', page yang terakhir surah Isra'. Tuan-tuan buka lah, saya tak tahu ayat apa, tuan-tuan buka page yang terakhir. Surah Isra', juzuk yang ke-15. Bukan page yang terakhir juzuk 15, page yang terakhir surah Al-Isra', iaitu wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Khusyuk ni makna hati rasa tenteram. Kesan-kesan di hati rasa tenteram, anggota badan kita relax. Tak kalau kesah, tak bergerak, tak garu kepala, tak garu. Kemudian suara pun rendah. Dia tak kelang kabut, nak cerita ke orang tak ada, dia relax, tenang. Itu makna khusyuk. Pandangan pun tunduk. Ini semua khusyuk sifat dalam semayang. Bila kita semayang, khusyuk macam mana? Tangan letak atas pusat, bawah dada. Tak ada nak pegang janggut, semayang telinga betul kopiah, tak ada. Dia semayang tegak, itu maknanya dia tanda khusyuk. Kemudian rendahkan suara, kemudian tundukkan pandangan, tengok tempat sujud, itu tanda khusyuk. Okey. Bila sebut khusyuk dalam Quran, maksudnya khusyuk menghinakan diri kepada Allah. Boleh menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khusyuk. Okey. Bila khudu', mana khudu' ni khudu'? Khudu' ni juz'un minal khusyuk. Satu bahagian daripada khusyuk. Khusyuk ni besar, umum. Khudu' ni satu bahagian, cebisan daripada khusyuk. Okey. Apa itu khudu'? Khudu' ni makna terkhusus dengan badan. Okey. Dia khusus dengan badan ataupun dengan percakapan lah. Contohnya, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dalam surah Al-Ahzab, juzuk 22, page yang pertama sekali. Page yang pertama, juzuk 22. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli. Jangan kamu hiaskan suara, lembutkan suara kamu, lentokkan suara kamu. Jangan. Sebab apa? Sebab di kalangan manusia ni ada orang yang munafik, yang hati dia cenderung, dia jahat. Hati dia jahat. Okey? Jadi takhda'na ni maknanya khudu'. Dia lebih kepada anggota badan, tidak bergerak. Satu lagi, suara kita jangan hias, lentokkan, lembutkan. Okey, itu namanya khudu'. Al-ikhbat. Al-ikhbat ni maknanya lembut, tenang. Okey. Ikhbat ni makna tenang. Dia makna tawaduk. Ikhbat ni makna apa? Maknanya adalah, ikhbat ni makna adalah tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk, kita bahasa Melayu pun tawaduk. Rendahkan diri maknanya. Tak besar diri, rendah diri. Dalam Quran sebut wabasyiril mukhbitin. Itu daripada ikhbat tu, akhbata yukhbitu ikhbatan. Wa basyiril mukhbitin, surah apa tu? Surah Al-Hajj, ayat ke-34, juzuk yang ke-17. Tuan-tuan buka surah Al-Hajj, dalam 6 lay 7 lay. 7 lay semuka. Tuan-tuan akan jumpa. Cari 7 lay semuka, juzuk 17. Tuan-tuan akan jumpa perkataan ikhbat, wa basyiril mukhbitin. Ada masa lagi ke moderator? Moderator nak suruh saya berhenti, tapi saya minta seminit lagi. Okey. Boleh nak minta seminit lagi. Sekarang ni saya nak bagi tahu perbezaan yang terakhir yang tuan-tuan perlu tahu ni. Walaupun moderator kata cukuplah tu sakat tu.
Ha? Tak boleh ingat, kita suruh dia tulis buku, nota. Itu penting, belajar nota. Kalau tak nak tuan-tuan tak ada buku, tak ada nota, tak apalah. Tuan-tuan petang pun dengar ni, malam pun dengar ni juga. Dengar lagi dan lagi. Habata. Lagi satu lagi apa? Nazala. Ni duduk makna turun. Qul nahbitu minha jami'a. Turun. Nampak? Habata ni kita panggil apa? Dari isim masdar dia ataupun noun dia kita panggil hubut. Qul nahbitu minha jami'a. Turun. Nabi Adam ada ketergelinciran sikit dalam syurga. Allah Ta'ala turun ke bumi. Jadi turun, apa beza turun dengan turun ni? Dalam surah Asy-Syu'ara ada sebut ayat ke-193, nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin, malaikat Jibril turun bawa Quran. Turun dengan Quran. Okey. Habata, dia turun tapi lepas dia ada iqamah. Ini maknanya dia kita panggil singgah plus dengan kita panggil apa, tinggal ataupun iqamah, ataupun mukim. Kalau nazala, singgah saja, singgah tapi dia tak mukim situ, dia tak tinggal kat situ. Contoh kita singgah RNR di highway, kita singgah saja, kita panggil nazala, singgah saja. Kita tak mukim situ pun sampai 3 malam 4 malam, tak ada. Kita hanya singgah 4 jam 5 jam, kemudian kita balik. Nampak perbezaan dia? Itulah perbezaan. Malaikat turun bawa Al-Quran kepada Nabi. Malaikat tak turun tinggal dekat bumi, tak. Dia turun hanya bawa Al-Quran, menyampaikan wahyu, kemudian kembali tempat asal dia. Ni Nabi Adam dia turun ke bumi daripada syurga, turun, bukan turun naik balik, tak, turun terus ke bumi. Dia bermukim terus di bumi. Nampak Itu perbezaan dia lah. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Serah kepada moderator insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Farid. Dengan ini kita sudahilah majlis kita, majlis berbincang kitab pengajian bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Isnin nanti. Dan semasa cuti ini, Sabtu Ahad, mungkin sangat baik kita ulang kaji, kita bermuzakarah. Dan bagi mereka, yang terbaik ialah adakan kelas dan kita belajar sikit-sikit untuk nak mengajar pula. Kita mengajar ahli keluarga kita, ulang-ulang apa yang kita faham kita ajar sampaikan. Jadi agar ilmu yang kita dapat itu lekat dan diberkati insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.